guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Perkembangan terkini daripada pihak ISPRM ya berkaitan dengan penyiasatan terhadap Tun Daim Zainuddin, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita ikuti kenyataan terkini daripada pihak ISPRM. Oh, itu dia sahabat-sahabat semua. Ya, seorang yang jutawan kini disiasat oleh polis di Raja Malaysia dan juga ISPRM. Dan satu lagi, MP Machang pertahan pengakuan Sanusi. Pengakuan apakah itu? Ini yang saya akan kongsikan bersama dengan kita. Ya, jadi tanpa buang masa sahabat-sahabat semua, mari kita ikuti kenyataan terkini ya daripada ISPRM. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Siasatan Daim ISPRM rakam kenyataan 4 lagi individu. Jadi mari kita ikuti dan baca bersama kenyataan media ini yang sepetik daripada Malaysia Kini menyatakan ISPRM merekodkan kenyataan daripada 4 individu dalam siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Peguam Rajas Nagarajan dan Sekretariat Raj Sohanpal yang mewakili 4 individu terbabit mengesahkan ya dalam satu kenyataan media bersama bahawa ISPRM memanggil mereka ke ibu pejabat agensi itu di Putrajaya awal hari ini. Katanya keempat individu telah dipanggil untuk keterangan mereka direkodkan mengikut Seksyen 30 Akta ISPRM 2009. Keempat mereka sangat bekerja sama dan segera hadir ke ibu pejabat ISPRM untuk direkodkan kenyataan mereka walaupun diberi notis kurang daripada 24 jam untuk berbuat demikian, kata kedua-dua peguam tersebut. Bagaimanapun katanya kedua-dua peguam itu membidas ISPRM sebagai penindasan menyalahi undang-undang dan angkuh. Kedua-duanya memetik insiden pegawai ISPRM didakwa melarang mereka menemani anak buah mereka ketika disoal sekaligus menghalang mereka daripada mewakili dan menasihati anak buah mereka. Apabila ditanya pihak yang mengarahkan peguam beredar, pegawai ISPRM mendakwa ia arahan datang daripada pihak atasan. Kedua-dua peguam itu mengingatkan ISPRM tentang hak untuk mendapatkan perwakilan undang-undang ya apabila disiasat oleh badan penguatkuasaan adalah asas kepada sistem keadilan jenayah Malaysia. Malaysia Kini telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki untuk mendapatkan maklum balas berhubung perkara itu. Jadi pada 21 Disember tahun lepas, ISPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi yang terletak di Kuala Lumpur. Bangunan itu dimiliki oleh keluarga Daim yang juga sekutu rapat Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, itu Dr. Mahathir Mohamad. Jadi ini dia sahabat semua perkembangan terkini ya bahwa hari ini pihak ISPRM telah pun sekali lagi membuat ya dan juga merakam keterangan ya 4 individu ya berkait dengan isu bekas Menteri Kewangan ya yaitu Tun Daim Zainuddin. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan kepada kita hari ini adalah kalau sebelum ini kecoh pengakuan ya pengesahan daripada Menteri Besar Lato-Lato, Menteri Besar Kedah yang mengatakan bahawa memang ya ada rancangan mahu menggulingkan kerajaan perpaduan hari ini ya, dan perbincangan itu juga katanya turut dilakukan. Jadi hari ini seorang MP ahli parlimen Machang yang dikenali sebagai seorang yang sangat bijaksana apabila beliau membuat satu idea untuk mencetak wang untuk membantu cetak wang lalu diberikan kepada rakyat. Itulah ya jadi kebijaksanaannya daripada salah seorang MP Machang ini, MP daripada Pembangkang. Katanya langkah coket Sanusi hanya mengusik, itu antara kenyataan Wan Faizal yang cuba ya untuk mempertahankan ataupun
melindungi ya pengesahan ya pengakuan daripada Sanusi. Kita tahu yang mana jenaka, yang mana lawak dan sebagainya. Jadi Ketua Pemuda Bersatu Armada Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal menegaskan tiada komplot untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi di mana cerita sebenar? Kalau Sanusi mengesahkan adanya perbincangan, ya adanya usaha dari masa ke semasa untuk menjatuhkan kerajaan, kenapa pula Wan Faizal ini mengatakan tiada komplot untuk menjatuhkan kerajaan? Adakah mereka sekarang ini takut dengan segala usaha yang mereka sedang lakukan? Ya, dengan segala tindakan yang dilakukan, apabila dinampak oleh rakyat, rakyat akan muak dengan geng-geng kaki tubuk atap ini. Jadi adakah mereka merasa sekarang ini sudah takut dengan kenyataan dan juga menafikan perkara-perkara seperti ini? Kita tahu yang di Pertuan Agung yang baru memang sangat tegas ya dalam pendirian ya untuk memberikan masa kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin kerana itu mereka mula menarik balik kata-kata mereka, mau menempuh kata. Dia berkata kenyataan Menteri Besar Kedah itu membayangkan kerajaan akan dijatuhkan tidak perlu dipandang secara serius. Ini perkara serius, bukan main-main, sahabatku. Ini kepala otaknya di mana? Apabila orang berkata seperti itu adalah satu kenyataan yang berbau hasutan, ya, yang menghasut rakyat di luar sana yang mendengar, ya, supaya bersetuju bersama dengan mereka. Tapi Mangkuk Ayun seorang ini pula mengatakan kononnya jangan dipandang serius. Memang bangang. Jadi dia mengusik saja katanya. Sanusi kan suka sindir pedas. Pedas apa? Itu kenyataan paling bangang kalau benarlah itu adalah satu sindiran. Kata ahli Parlimen Macang MP ketika dihubungi Malaysia Kini. Semalam Sanusi menegaskan keyakinan kerajaan perpaduan akan ditumbangkan dalam masa terdekat atau sebelum pilihan raya 16 diadakan. Saya yakin akan berlaku dan kerajaan hari ini tidak akan bertahan lama, 5 tahun katanya. Adakah ini satu sindiran, adakah ini satu usikan? Kenyataan itu adalah satu kenyataan yang dibuat di dalam satu sidang media. Jadi, kalau MP Macang ini mengatakan ini adalah sindiran, ini adalah jenaka, rakyat hari ini bukanlah bodoh. Rakyat hari ini bukanlah seperti sebelum ini yang senang dipermainkan, senang ya diperkatik-katikan seperti mana penyokong-penyokong walan-walan di sana yang kelihatannya tidak punya otak. Jadi menurut Sanusi lagi, langkah Dubai itu sebenarnya lebih sesuai digelar sebagai langkah congkit, karena perbincangan menjatuhkan kerajaan sebenarnya sudah berlangsung sejak di Kuala Lumpur. Adakah ini satu gurauan sahabat semua? Dia membuat kenyataan kononnya perbincangan itu sudah sekian lama dibuat dan mereka berusaha sejak kerajaan ini ditubuhkan. Adakah ini satu gurauan? Anda boleh fikirkan sendiri. Bukan langkah Dubai, tapi langkah coket. Pasal perbincangan dibuat di Kuala Lumpur, kata Sanusi, tapi dengan nada seakan berseluruh. Kata Sanusi, pertemuan di Dubai yang didakwa oleh Timbalan Kota Pengarah Jabatan Jikom Komunikasi Masyarakat, ya, Ismail hanyalah satu kebetulan katanya. Saya rasa Dubai itu cuma dummy, hela sebab ramai orang pergi ke Dubai, kata Sanusi lagi. Jadi Ismail pada 30 Disember lalu mendedahkan rancangan untuk menggulingkan kerajaan yang digelar sebagai langkah Dubai timbul sewaktu percutian pemimpin PIN dan beberapa wakil rakyat parti pemerintah di ibu kota Emirat Arab Bersatu baru-baru ini. Dia mendakwa satu pertemuan diadakan semasa lawatan itu untuk memberikan tugas khas kepada pegawai yang bertanggung jawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen kerajaan yang berpotensi mengalih sokongan ya kepada pembangkang dengan menerima sogokan. Seperti yang dikatakan oleh Brother Iswardi, dikatakan ya wang yang disediakan itu mencapai sehingga 750 juta. Dari mana mereka mendapat wang untuk mengadakan plot dakwaan, plot untuk rampasan kuasa itu. Itu dia. Jadi sebenarnya plot itu semakin dipercayai pada Selasa apabila Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi juga mengesahkan wujudnya langkah Dubai memetik laporan risikan. Bagaimanapun ketika ditanya mengenai identiti mereka yang terlibat dalam plot itu berdasarkan laporan risikan, Zahid enggan mengulas lanjut. Jadi Wan Ahmad Faizal berkata dakwaan langkah Dubai hanyalah cubaan kerajaan untuk mengalih perhatian daripada isu semasa yang memberi gambaran buruk kepada pentadbiran madani. Ya, tidak habis-habis kononnya kerajaan hari ini, ya. Pentadbirannya buruk. Kalau kita lihat jelas sahabat semua, bagi pandangan saya kalau kita lihat ketika mereka menjadi kerajaan itulah yang ternyata gagal. Rakyat minta bantuan, lalu apa yang diberi bantuan? Duit rakyat menggunakan KWSP.
Rakyat pula dikurung, tidak boleh berbuat apa-apa. Maka ramai yang hilang pekerjaan, punca pendapatan, hilang kerja. Maka ada juga yang sanggup menghabiskan hayat mereka kerana desakan. Jadi kalau mereka katakan kerajaan hari ini gagal, bagi saya kerajaan yang lebih gagal adalah kerajaan Perikatan Nasional yang hanya tahu untuk cuba mengekalkan jawatan kuasa, tapi akhirnya tumbang, dikhianati oleh teman pengkhianat mereka. Itu dia. Jadi itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat semua? Ya, dua perkara, yaitu yang pertama perkembangan tentang siasatan Tundaim yang dibuat oleh SPRM, dan juga bagaimana hari ini MP Macang, individu yang paling bijaksana di dalam Parti Bersatu, menafikan dan juga cuba untuk mempertahankan pengakuan dan juga pendedahan Sanusi. Jadi apa pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, topuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.